Bermula dengan sekadar ura-ura diikuti dengan perbincangan, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 hari bulan 2 telah mengisytihar perang ke atas Ukraine tepat pada 5.45 pagi waktu Rusia, diikuti dengan operasi ketenteraan dijalankan ke seluruh timur Ukraine. Menerusi laporan CNN, Rusia nampaknya tidak menunggu lama dalam melancarkan serangan di mana setakat ini terdapat 6 bandar yang telah diserang Rusia, iaitu Kiev, Odessa, Kharkiv, Kramatorsk, Mykolaiv dan Mariupol. Presiden Rusia menurut Forbes telah diundi sebagai orang yang paling berkuasa sebanyak 4 kali antara 2013 dan 2016. Pada tarikh 5 April 2021, beliau membenarkan undang-undang yang membolehkan beliau untuk berada di tampuk pemerintahan sehingga 2036. Wow, dahsyat. Lama juga tu. Tapi tak boleh lawan Malaysia. Malaysia kan pernah ada Perdana Menteri tertua di dunia. Korang kenal tak? Terkini, Vladimir Putin ingin menjaga kepentingan geopolitik dan keselamatan negara Rusia di kawasan jirannya iaitu Ukraine. Jadi timbul persoalan, siapakah Presiden Rusia ini yang ingin mencekam pengaruhnya di pentas antarabangsa? Welcome back to my channel guys. Video kali ini, Info For You channel akan merungkai siapakah sebenarnya Vladimir Putin. Okay, sebelum tu guys, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video yang akan datang. Okay, enjoy guys. Jom kita siasat. Nama sebenar beliau adalah Vladimir Vladimirovich Putin. Dilahirkan pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, Soviet Union, bandar yang juga dikenali sebagai Saint Petersburg. Putin merupakan satu-satunya anak yang selamat dilahirkan oleh ibunya Maria. Adik-beradiknya meninggal sebelum Putin dilahirkan. Mereka tinggal di kos rumah rendah di mana kehidupan Putin ketika itu masih dalam bayangan Perang Dunia Kedua. Ayah beliau yang juga dikenali sebagai Vladimir telah berkhidmat dengan tentera submarin Soviet, dan semasa Perang Dunia Kedua, ayahnya mengalami kecederaan yang parah ketika bersama barisan hadapan menentang puak Nazi. Datuk Putin pula seorang chef yang berbakat yang telah berkhidmat untuk Vladimir Lenin dan juga Joseph Stalin. Disebabkan ayah dan datuk beliau, ianya sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada Putin dalam bentuk corak pemikiran dan ideologi. Ketika Putin masih muda, beliau mempunyai cita-cita menjadi seorang ejen spy. Alah, yang macam korang tengok, macam cerita James Bond tu. Jeng. Selepas tamat pengajian di universiti, beliau telah diterima masuk KGB. Pada tahun 1984, Putin dihantar untuk bekerja di Dresden, Jerman untuk memperoleh maklumat tentang Barat. Ketika beliau berada di Dresden, beliau menyaksikan sendiri keruntuhan tembok Berlin dan akhirnya keruntuhan Soviet Union. Ianya memberi kesan yang mendalam kepada Putin dalam membentuk pemikiran dan cita-citanya terhadap dunia. Beliau menyatakan ianya merupakan satu tragedi yang mana kejatuhan USSR adalah tragedi bagi umat manusia secara umumnya. Hal ini menyebabkan beliau memfokuskan dirinya untuk berperanan ke dalam politik. Pada mulanya, beliau berperanan sebagai orang belakang takbir, seperti mana beliau pernah berkhidmat di KGB. Walau bagaimanapun, Putin akhirnya dipanggil ke Moskow, di mana beliau menyandang beberapa jawatan kerajaan di bawah Presiden Boris Yeltsin. Hal ini secara tak langsung melonjakkan karier politik Putin kerana menjadikan beliau sebagai figura politik yang dikenali ramai. Pada tahun 1998, Putin telah mendapat kepercayaan dari Yeltsin yang menjadikan beliau sebagai pengarah FSB, iaitu penerus legasi KGB di era Soviet Union. Agensi keselamatan itu merupakan agensi utama Rusia yang berperanan dalam mengurus keselamatan dalam negara, anti keganasan dan pemantauan. Dari mengepalai agensi rahsia keselamatan Rusia kepada Perdana Menteri Rusia pada 1999 dan setahun kemudian menjadi Presiden Rusia mengganti kepada Boris Yeltsin. Selepas kejutan peletakan jawatan Yeltsin, Putin terus berpeluang menjadi Presiden Rusia, bangkit dari orang yang tidak dikenali dan tidak penting kepada orang yang paling berkuasa di Rusia. Walau bagaimanapun, oligarki yang berada di Rusia ketika itu
melihat beliau sebagai boneka dan hanyalah pak turun. Namun Putin membuktikan beliau adalah seorang strongman yang mana beliau secara fizikalnya kuat dan sering menjatuhkan lawannya di mata umum, di samping menjadi seorang authoritarian yang mengenepikan musuh-musuhnya dan mengawal press media. Beliau mengabarkan diri beliau sebagai personaliti yang kuat bagi rakyat Malaysia untuk menyatakan bahawa mereka mempunyai pemimpin yang benar-benar memimpin dan berkuasa. Setelah menjadi Presiden Russia, Putin mengambil langkah nasionalis untuk menentang dasar-dasar yang diunjukkan oleh Barat, sama ada dasar domestik maupun dasar luar Russia. Pada hari ini, Putin berjaya menjadikan Russia kuat dan berdisiplin, berpegang dengan nilai-nilai konservatif, berpengaruh dalam pentas antarabangsa. Walaupun dunia menilai ideologi komunis Soviet ini tidak lagi relevan, namun sekali lagi Vladimir Putin membuktikan hal yang sebaliknya. Kepimpinan itu bukanlah satu keistimewaan, sebaliknya adalah tanggungjawab yang cukup getir. Ia bukanlah satu kelebihan atau kemegahan, tetapi satu pengorbanan. Ia juga bukan kesenangan dan kemewahan, tetapi kerja keras dan usaha bersungguh-sungguh. Bahkan ia bukan tindakan secara sembrono dan memuta-tuli, tetapi tindakan penuh strategi dan perancangan. Marilah kita renungkan kata-kata hikmah Arab yang berbunyi, Al-haqqun bila nizam, yaghlubuhul batilu bi nizam. Kebenaran yang tidak teratur akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersusun. Demikianlah sunatullah. Allah memberikan kekuasaannya pada yang Dia kehendaki. Umat Islam perlu menginsafi dan merenung akan kekuasaan yang sedia ada untuk menghadapi dominasi kebatilan yang dahsyat dan memikirkan strategi bagi menghadapi pemimpin kuasa-kuasa besar pada masa yang akan datang. So guys, itulah serba sedikit tentang siapa sebenarnya Vladimir Putin. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.